pun pelik tau. Tadi tu yang masuk tandas tu siapa pula kan? Aku confuse bila aku keluar tandas, yang ada cuma dia seorang je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berpeluang untuk menceritakan 3 kisah seram, iaitu semasa aku berada di universiti. Okay, aku belajar di Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Untuk makluman, kampus antarabangsa Labuan ni dia berada di Labuan. UMS dekat Induk, dekat KK. Tapi yang Labuan ni dia adalah cawangan dia. Dia kat situ ada 2 subjek saja, iaitu fokus kepada perniagaan dan lagi satu fokus kepada multimedia. Okey lah, baik. Cerita dia, okey, kampus Labuan ni, kalau kita pergi kat sana memang cantik lah, sebab dia punya bangunan dia berada di tepi pantai, di satu kawasan yang tinggi macam atas bukit. Menghadap ke pantai, dia ada bangunan 13 tingkat. Jadi bila bangunan 13 tingkat ni ada macam-macam cerita lah berkenaan dengan bangunan ni lah. Dan seperti mana yang kita sudah maklum, kalau bangunan 13 tingkat ni, satu tingkat mesti kosong. Termasuklah bangunan UMS Skal ni, satu tingkat dia akan dibiarkan kosong. Okey, baiklah, cerita yang pertama berkenaan dengan semasa aku berada di UMS Skal ni adalah lift tu dia bergerak sendiri. Okey. Semasa zaman aku belajar tu kan, tahun 2007-2010, masa tu tingkat yang dibiarkan kosong adalah tingkat 9. Aku masa tu tahun pertama, aku baru lagi kan. Jadi aku ada kelas malam masa tu, kelas bahasa Inggeris kan, sebab bahasa Inggeris aku macam kurang sikit. Lagipun untuk memahirkan bahasa Inggeris, aku kena pergi kelas lah, kena attend kelas tu untuk penggalian pertama. Jadi aku attend kelas tu pada waktu malam, sebab waktu siang adalah kelas teras aku, yang aku memang sendiri, subjek aku ambil. Kelas tu habis dalam pukul 10 malam atas aku kan. Kemudian kalau dekat Sabah Sarawak, kalau pukul 10 malam ni, kira kalau dekat Semenanjung ni dia dah macam pukul 11 lah. Dia awal 1 jam dekat Sabah Sarawak ni. Jadi nak dijadikan cerita, pada lepas habis kelas tu, aku dengan beberapa orang kawan, sebab aku baru, aku tak berapa kenal dengan orang, aku pun naik lah lift kan, turun lift. Okey, masa dalam lift tu aku teringat sebab dalam lift tu ada aku bersama dengan seorang lagi budak Melayu tu, dan lagi 3 orang lagi budak Chinese. Okey, bila tekan lift daripada tingkat ground floor, dah sampai ke dekat ground floor tu, okey, pintu lift pun terbuka. Bila terbuka tu, aku pun pelik macam mana lah, sebab apa, tak ada seorang pun yang nak keluar. Tak ada seorang keluar, termasuklah aku kan. Aku pun tak keluar agak. Aku tu, kenapa tak keluar kan? Lepas tu tiba-tiba pintu lift tu tertutup sendiri. Dah sampai ground floor ni, tapi dia terbuka, lepas tu dia tertutup sendiri. Lepas tu tutup tu, tak ada siapa pun yang tekan butang lift tu, automatik dia pergi naik atas. Jadi kita orang ni macam terdiam lah, macam nak cakap tapi tak boleh. Lepas tu tiba-tiba lift tu dia berhenti di tingkat 9. Masa tu tahulah tingkat 9 ni tak digunakan. Confirm bila pintu lift tu terbuka, dia gelap. Masa tu keadaan tergelap. Jadi kita orang ni yang kat dalam lift ni terkedu lah. Termasuk aku terkedu kan. Jadi aku pun pandang budak Cina ni. Budak Cina ni pun pandang aku. Masing-masing berpandangan kan. Tapi nak cakap macam mana, terdiam, tak boleh nak cakap apa. Dan tak lama tu, dalam 2 second macam tu, pintu lift pun tertutup balik, dan automatik dia pergi turun ke bawah tingkat ground floor. Bila yang turun kali kedua tu, pintu lift tu buka tu, baru aku boleh keluar macam biasa. Time tu dah keluar lift tu, dah heboh dah cerita. Aku dengan budak Cina punya cong, aku pun tak faham kan. Aku dengan budak Melayu ni, aku tak berapa sangat lah, sebab aku pun baru, dia pun baru kan. Aku nak cerita pasal apa, tak ada cerita lah. Jadi aku pun keluar lah macam biasa. Itu lah
pengalaman pertama aku lah masa berada di universiti. Masa seram aku, memang seram. Aku cerita ni pun aku rasa macam seram, walaupun nampak aku macam lawak kan. Tapi seram kalau dekat situ kan. Yang kedua adalah berkenaan dengan makmal komputer lah, komputer lab kan. Pada tahun 2007, komputer dan internet ni dia limited, bukan limited, ada tapi susah nak dapat kan. Jadi aku nak buat assignment dan sebagainya, kajian, aku terpaksa pergi ke makmal komputer lab untuk menggunakan komputer dan untuk menggunakan internet. Masa tu aku belum ada laptop sendiri kan, dia tahun pertama kan. Aku bersama dengan seorang kawan kan, tapi nama dia aku tak bagi tahu lah, nama dia aku guna Ali. Okey, aku dengan Ali ni pun pergi sampai pukul nak dekat pukul 12 tak silap aku kan, sebab dia ada timing dia dah tutup lah makmal komputer ni. Okey, lepas tu aku rasa nak pergi tandas kan. Aku kata, Li, aku nak pergi tandas lah katanya. Okey, aku pun pergi tandas macam biasalah. Tandas tu kat sebelah makmal dia. Lepas tu bila aku pergi tandas bila aku keluar daripada tandas tu, bila kita masuk dalam tandas tu, keluar daripada pintu tandas tu, kita akan nampak keadaan kat luar. Jadi bila aku keluar daripada pintu tandas ni, aku pun nampak si Ali ni berdiri kat luar, terpacak macam tu. Aku tanya, "Weh, kau dah nak balik ke kan? Ali, kau dah nak balik ke?" Lepas tu dia senyap kan. Tak apalah, aku pun terus basuh tangan. Basuh tangan. Ekor mata aku ni macam perasan si Ali ni masuk ke dalam tandas kan. Masuk ke dalam tandas, aku kata, dia nak masuk tandas ya, dalam hati aku kata kan. Okey, tak apalah, biarlah dia kan. Okey, dia pun masuk tandas apa, aku pun biarkan dia. Aku pun keluar kan. Aku tak cakap apa kan. Bila aku keluar, aku pergi masuk ke makmal balik, aku pun pelik. Kenapa si Ali ni ada dekat makmal ni? Aku pun pelik tau. Tadi tu yang masuk tandas tu siapa pula kan? Aku confuse. Bila aku keluar tandas, yang ada cuma dia seorang je. Tak ada pula aku nampak budak lain kan. Lepas tu dalam makmal komputer pun tak ramai sangat orang kan. Lagipun aku pelik, aku tanya dia, Li, kau tadi ada keluar ke? Aku tak ada keluar lah, aku kat sini je. Oh iya ke? Okay, tak apalah dah. Li, aku rasa macam nak balik dah. Aku dah rasa tak sedap badan. Aku tak apa, aku minta balik lah. Dia pun kebetulan dia pun kata, tak apalah, dah saya kerja dah, nak balik lah. Jadi pun aku dengan dia pun balik. Tembak itu adalah pengalaman aku yang kedua. Lepas tu untuk yang ketiga ni adalah berkenaan dengan seorang kawan aku. Masa tu aku ada tahun akhir tu. Masa tu praktikal lah. Masa praktikal tu aku ni pelapis. Jadi pelapis ni aku ada bilik aku sendiri. Sebab pelapis ni ada keistimewaan dia sendiri, ada bilik. Jadi aku duduk kat dalam bilik aku. Bersama dengan aku ada yang tumpang, ada 3 orang kawan tumpang. Jadi ada satu cerita ni, malam tu aku pun nak tidur kan. Time tu keadaan hujan. Hujan dan kebetulan ada guruh lah kata. Bila aku nak tidur ni, tiba-tiba kawan-kawan aku datang. Kenapa ni kata? Aku nak tumpang tidur kat kau punya bilik lah. Dah kenapa pula ni tumpang tidur kat bilik kan? Aku ingatkan apa, mungkin hujan ke apa kan. Apa ni, takut kan benda. Tak apalah, nak tumpang lah kan. Aku tak kisah kan. Lepas tu dia kata, okey tak apa, nanti siang nanti aku cerita tu. Okey tak apa, tunggu siang lah. Okey, bila dah siang tu aku tanya dia, malam tadi kenapa tiba-tiba kau datang dekat bilik aku ni kan? Tak tahu pasal ni tiba-tiba datang kan? Kata, tak ada, aku bukan apa kan. Tak. Sebelum ni hujan juga kan. Hujan. Tapi aku tak tahu sebab apa, bila setiap kali guruh, yang sahabat seorang ni dia tiba-tiba dia ketawa. Macam tu. Ketawa dia lain macam, sebab bila dengar ketawa dia macam meremang tau. Lepas tu kau tak tanya dia ke kenapa dia ketawa? Aku tanya dia, tapi dia tak tahu. Dia macam seolah-olah macam tak tahu pun dia ketawa. Dia berlaku bukannya macam sentiasa. Dia setiap kali bunyi guruh dia akan ketawa macam tu. Aku dah beremang dah sebab aku datang bilik kau kata. Ya ke, aku tak perasan pula kan. Tapi takkan nak tunggu hujan, nak tunggu guruh baru aku pergi kat dia, aku nak dengar dia ketawa. Dia sendiri pun dia tak tahu tak. Aku tanya kat dia, bukan aku tanya lah, tapi dia pernah cerita bahawa dia ni sebenarnya keturunan dia ada orang sungai yang masa tu dekat Sabah. Aku belajar kat Universiti Malaysia Sabah. Dia ada banyak dia punya pecahan kaum dengan kat situ kan. Jadi bila orang sungai ni, kita tak tahu dia punya budaya dia macam mana semua kan.
Tapi itu yang berlaku lah. Tapi bagi aku tak dengar benda tu. Kawan aku sendiri yang dengar. Kalau tengok dia gaya dia memang dia takut betul tu. Betul lah tu. Kalau bohong dia bohong lah aku. Okey, setakat ni untuk 3 cerita seram di UMS KAL, Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Itu sahaja. Okey, kita akan layan episod yang seterusnya di tempat yang berbeza. Sas.